Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Disambung bacaan kitab Fathul Majid. Masih lagi dalam bab ma ja'a fir raqa wat tamaim, masih lagi dalam bab menjampi dan juga bab tamimah tangkal. Kita tengok pada riwayat yang terakhir sekali daripada bab ini. وعن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة وكيع بن جراح بن مليح meriwayatkan bahawa Sa'id bin Jubair, tabi'in kabir, berkata barang siapa memutuskan sesuatu tamimah, tangkal, dari seseorang, maka tindakannya itu sama dengan memerdekakan seorang hamba. Budak ni maksudnya merdekakan seorang hamba. Menurut para ulama, hukumnya sama dengan hukum hadis marfu'. Kan kita sini ucapan ni ucapan siapa? Ucapan Sa'id bin Jubair. Okey, Sa'id bin Jubair punya ucapan. Okey, Sa'id bin Jubair tabi'in kan? Dia tabi'in. Okey. Tapi dia cerita pasal ganjaran-ganjaran. Macam ni. Bila dia cerita pasal ganjaran-ganjaran sebegini, maka tak mungkin ia datang daripada ijtihad. Tak mungkin datang daripada ijtihad. Apatah lagi Sa'id bin Jubair ni thiqah, ma'ruf, imam kabir, imam besar di kalangan tabi'in. Thiqatun hafizun. Okey, thiqatun hafiz, yang banyak menghafal hadis, thiqah lagi thiqah. Dan menurut para ulama, hukumnya sama dengan hukum hadis marfu'. Maksudnya sama macam ucapan Rasulullah SAW. Kerana hal seperti ini tidak dikatakan dengan pendapat. Maka tak mungkin benda-benda berkenaan dengan akhirat, ganjaran pahala ini diberikan dengan pendapat. Jadi kemungkinan Sa'id bin Jubair ada menerima riwayat daripada Nabi SAW. Tetapi beliau terus kata, beliau tak sebutkan. Maka ini dipanggil hadis yang maqtu'. Okey, atau maqtu'. Kalau maqtu' pendapat sahabat, pendapat dia hadis yang maqtu'. Wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Seperti dalam Baiquniyah kan. Wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Apa yang disandarkan kepada tabi'in maqtu'. Sebenarnya hadis ni dipanggil hadis maqtu'. Maqtu' maksudnya apa? Dia datang, dia ucapan tu ialah ucapan Sa'id bin Jubair di tabi'in. Tetapi disebabkan dia menceritakan tentang ganjaran, dia telah naik martabatnya macam hadis yang marfu'. Hadis yang marfu'. Wa ma udifa lin nabil marfu'. Apa yang disandarkan kepada Nabi maka dia marfu'. Maka apa yang disandarkan kepada Nabi hukumnya marfu'. Tetapi kalau disandarkan kepada Nabi sedangkan dia tabi'in, maka dia berhajat kepada seorang sahabat untuk menyampaikannya, betul tak? Sebab tabi'in tak sempat jumpa Nabi. Tabi'in dia tak sempat jumpa Nabi. Dia mesti kena lalu sahabat. Jadi keadaan Sa'id bin Jubair dia tabi'in dan dia tak sebut sahabat, dia lompat terus kepada Nabi dari segi maknanya, maka jadilah dia sebagai mursal. Wa mursalun minhu sahabi saqat, kata Baiquni itu kan. Dan mursal itu apabila gugur dalam sanadnya sahabi. Dan mursal itu apabila gugur dalam sanadnya sahabi. Sa'id adalah seorang tabi'in. Habis itu hadis mursal ni apa dia punya status hadis mursal ni? Hadis mursal ni sepakatlah ulama hadis kata hadis ni dhaif. Hadis mursal ni, hadis ni dhaif. Okey. Okey. Cuma dalam disi ulama Syafi'iyah dia ada detail lagi. Dia kata kalau mursal itu datang daripada kibar tabi'in,
Kibar tabi'in yang tak mungkin mereka ni menipu lah. Yang mereka ni terkenal, dah jadi mustafid, dah terkenal kemasyhuran bahawa mereka ni ulama yang memang bukan kaki penipu, yang memang dia terkenal kebaikannya, tak nampak padanya keburukan, maka dia kata mursal yang macam ni pun boleh diterima. Boleh diterima. Sebab tu kita tak pelik kenapa dalam hadis dalam kitab ni ada bab ni. Dalam bab ni. Okey. Barakallahu fiik, ya. Barakallahu fiik. Harap faham apa yang anda sampaikan ini. Okey, ini menunjukkan keutamaan membuang tamimah. Letak kaki tak bawah. Nampak kata sini, dengan berdasarkan ini maka wajiblah melarang untuk menggantungkan tamimah dan anjuran untuk memotongnya. Itu termasuk satu yang diwajibkan dan juga menunjukkan sebagaimana telah diterangkan bahawa itu adalah syirik. Ini adalah penjelasan sikap orang-orang salaf radhiyallahu taala anhum yang menganggap masalah besar tentang syirik, baik sedikit maupun banyak. Maka kat sini menunjukkan bahawa salaf dia tak bezakan. Ini syirik kecil, dia tak nak gaduh-gaduh. Tak. Dia tetap syirik, maka kena engkar. Ketika keanehan Islam, maksudnya keganjilan, ghurbatil Islam. Bukan keanehan, maksudnya Islam tu aneh. Maksudnya bila Islam dah jadi ganjil, dah jadi dagang. Ini ghurbatil Islam. Ghurbah. Telah banyak terakhir pada akhir umat ini. Nampak yang karang Qurratul Uyun Muhaidin ni Syekh Abdul Rahman juga, Abdul Rahman bin Hasan. Beliau sini karang juga. Beliau kata ketika manusia ini keadaan terasing. Ini cerita pasal 300 tahun dulu punya cerita. Atau 200 tahun lepas. Ya, okey. Syekh dah tunjuk bahawa ghurbatul Islam, Islam tu semakin ganjil, ajaran Islam tauhid itu semakin ganjil, maka keingkaran terhadap ini dan yang lebih besar adalah harus lebih besar sehingga terdapat orang yang berinteraksi dengan ilmu. Sehingga terdapat orang yang berinteraksi dengan ilmu sebagaimana yang sudah dijelaskan. Maksudnya ketika zaman Islam makin aneh ni, lagilah kena ingkar. Jangan lagilah kita pakai alasan khilaf pula. Betul tak? Ini maksud Syekh. Bila kita dalam ghurbah, dalam keadaan Islam yang sebenar tu semakin orang tak kenal, lagilah kita kena engkar. Tak lagi tak boleh mencari alasan, ini masalah ni syirik kecil. Kadang-kadang orang dah tak boleh beza dah syirik kecil dengan syirik besar, maka lebih-lebih lagi lah layak untuk kita mengingkari perbuatan ini asyaddal ingkar, dengan keingkaran yang bersungguh-sungguh sekali. Okey. Dan menurut para ulama, hukumnya sama. Ini menunjukkan keutamaan membuang tamimah kerana ia adalah syirik. Adapun Waqi', dia adalah Waqi' bin Jarrah. Dia Ibn Jarrah. Salah ni. Dia Waqi' bin Al-Jarrah. Terbalik ni. Aku tahu dia adalah Waqi' bin Jarrah bin Waqi' Al-Kufi. Betul-betul. Okay. Seorang yang thiqah, imam dan pemilik banyak kitab. Pemilik banyak kitab ni apa maksud dia? Tasanif. Ini hal jami'. Naam. Rawa anhu Imam Ahmad wa tabaqati. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Waqi' Al-Jarrah ni. Naam, sahih. Okay. Dan para ulama jajarannya, maksudnya satu batch dengan dia juga, fi tabaqati, meriwayatkan daripadanya. Macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau Waqi' meninggal tahun 997 Hijriah. Imam Bukhari tak sempat lah jumpa Waqi' ni. Imam Bukhari tak sempat. Imam Bukhari lahir tahun 196 Hijriah. Nah, 194 Hijriah. 3 tahun. Walahu an Ibrahim qala kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Quran. Nah, sebab itulah kata para ulama yang paling dekat sekali dengan rupa Waqi' ni, perangai Waqi' ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Waqi' paling dekat sekali ikut guru dia iaitu Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai paling dekat sekali dengan rupa tok guru dia iaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, lebih kurang lah. Okay? Atau seumpama dengannya. Ataupun Nafi'. Alqamah, afwan. Alqamah.
Dan Waqi' ni paling dekat dengan rupa dengan perangai tok gurunya Alqamah. Dan Alqamah tu paling dekat, Waqi' dekat dengan perangai gurunya Sufyan. Dan Sufyan paling dekat perangai dia dengan gurunya, antara banyak-banyak anak murid. Anak murid dia ialah orang yang paling rupa sekali, perangai sama dengan gurunya Alqamah. Dan Alqamah ni paling sama dengan tok guru dia, perangai dia. Siapa dia? Dengan Sufyan sama dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ni perangai dia paling dekat sekali dengan Alqamah. Alqamah paling rupa sekali, perangai dia paling dekat sekali dengan orang yang paling dekat perangai dia dengan tok guru dia, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya apa dia? Maksudnya setiap anak murid tu semua diikut perangai tok guru dia. Itu kita nak cerita kat sini. Kan? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi Waqi' meriwayatkan pula daripada Ibrahim An-Nakhai berkata mereka para sahabat Abdullah bin Mas'ud, iaitu anak murid Abdullah bin Mas'ud. Okay, Ibrahim An-Nakhai ini bukan anak murid Abdullah bin Mas'ud. Okey, dia bawa anak murid kepada anak murid Abdullah bin Mas'ud. Ibrahim An-Nakhai. Bukan satu level. Membenci, kata para sahabat Abdullah bin Mas'ud, anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud, Alqamah dan lain-lain, membenci segala jenis tamimah, baik dari ayat Quran atau bukan dari ayat Al-Quran. Okay. Ibrahim An-Nakhai, Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Dia dipanggil dengan nama Abu Imran. Dia termasuk pembesar ulama fiqh. Al-Mizzi berkata dia berjumpa dengan Aisyah. Dan tidak ada riwayat mengatakan dia mendengar hadis daripadanya. Nampak tak? Masih tak sempat jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Beliau wafat 96 Hijriah dan berumur 50 tahun sekitar itu. Kanu yakrahuna tamaim kullaha. Mereka membenci seluruh tamaim ni. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci. Ini dimasukkan dengan para sahabat Abdullah bin Mas'ud ialah anak murid dia seperti Alqamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Ubaidah Al-Salmani, Masruq bin Ajda', Al-Rabi' bin Khuthaim, Suwaid bin Ghufulah. Mereka adalah tokoh-tokoh tabi'in. Bentuk ungkapan sirah ini digunakan oleh Ibrahim dalam memaparkan perkataan mereka sebagai diterangkan oleh Hafiz Al-Iraqi dan lain. Maksudnya kanu ni mereka. Jadi ada setengah orang dia silap faham, dia baca kanu ni maksud ingat sahabat. Itu para sahabat seluruhnya, bukan. Iaitu para sahabat yang masuk di sini ialah anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang tak suka masalah ini. Okey. Kemudian Asy-Syaikh tak huraikan dengan detail masalah ni dalam bab ni. Okey, ma'al asaf Asy-Syaikh tidak huraikan dengan detail. Dalam masalah ni, para rahmatullah, apa hukum tangkal dengan ayat Quran? Apa hukum pakai tangkal dengan ayat Al-Quran? Para ulama kata hukum tangkal dengan ayat Quran ni dia ada khilaf. Ada sebahagiannya ulama yang membenarkannya. Membenarkan pakai tangkal dengan ayat Quran. Okey, pendapat yang kedua kata tidak membenarkan. Okey, hujah yang membenarkan dia kata dia menggunakan alasan bahawa pada zaman kata sebahagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha membenarkan menulis ayat Quran, lepas tu disimpan ataupun dileburkan dalam air atau seumpama dengannya. Maka kita kata barakallahu fik. Sebab itulah kita kata kita tak hukum orang yang digantung ayat Quran sebagai pelindung, sebagai syirik, tidak. Atau beza tangkal ada dua. Satu tangkal dengan ayat Quran dengan bukan ayat Quran. Bukan ayat Al-Quran. Maka ini tak sah lagi, tak syak lagi, dia syirik. Dia tangkal dengan ayat Quran pula. Maka sini khilaf. Sebahagian kata membenarkan, sebahagian kata tak membenarkan. Membenarkan ni berdasarkan hadis Aisyah dan berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Mengatakan bahawa ada mereka tu menggantung ayat-ayat Quran dekat dada-dada mereka. Jadi kata boleh. Dan kata kenapa boleh pula? Sebab kita boleh berlindung dengan ayat Allah Ta'ala. A'udhu bi kalimatillahi tamah. Ada doa tu kan. Nabi kata a'udhu
Bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Bikalimatillah. Bikalimatillahi at-tammah. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Kalimah Allah itu Al-Quran. Al-Quran kalimah Allah. Jadi boleh kita berlindung dengan kalimah Allah. Jadi boleh kita berlindung dengan tangkal daripada ayat Quran. Jadi dibagi hujah sebegitu. Jadi kalau kata orang tu tanpa ayat Quran, dia untuk apa? Untuk berlindung. Dia tanpa ayat kursi dekat rumah dia. Untuk apa? Untuk tujuan melindungi diri dia. Maka tak boleh kita hukum terus kata syirik. Sama macam tangkal bukan ayat Quran. Namun pendapat ini dikritik. Dikritiklah. Pendapat pertama sekali, dia kata periwayat daripada Aisyah tu dipertikaikan kesahihannya. Yang kedua, yang kata Imam Ahmad, dia gantung pada apa dia? Digantung ayat Quran. Kita salaf dahulu menggantung Quran di dada-dada mereka. Iaitu tujuan dia untuk menghafal, tujuan dia untuk ingat. Macam kita sekarang pergi umrah kan. Orang pergi umrah, makcik-makcik yang tak hafal doa tu kan, dia gantung buku doa tu dekat leher. Tahu tak tuan-tuan dan puan sekalian? Kan? Ada buku doa yang dia flip tu, flip book tu, dia flip buku tu kan. Dia flip apa sebab dia gantung kat leher. Jadi adakah orang digantung kat leher tu sebab dia untuk jadikan tangkal? Tak. Jadikan untuk supaya mudah untuk dibaca. Macam juga anak-anak mudah untuk mereka hafal. Digantungkan sampai tahap tu nak suruh anak tu hafal Quran. Yang ketiga, adapun berkenaan dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah, doa aku berlindung ini, itu berlindung dengan kalimah Allah, iaitu dengan bacaan kalimah Allah Subhanahu wa taala, bukan menggantung kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggantung ayat-ayat Quran. Jadi pendapat yang kedua kata tidak membenarkan. Apa alasan tidak membenarkan? Ada banyak alasan. Pertama, umum hadis. Hadis itu man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa bergantung tangkal maka dia telah syirik. Jadi umum hadis ada larangan tak? Ada larangan. Tak boleh kita khususkan hadis yang umum, melainkan kena ada dalil juga untuk mengkhususkannya. Ya, apa dalil? Ada tak di kalangan sahabat? Ada tak di kalangan ada tak Nabi SAW sendiri sebut? Dan taksis, mesti taksis dengan hadis, dalil Quran dengan hadis, tak boleh taksis dengan amalan sahabat. Kemungkinan sahabat tak sampai padanya hadis, atau mungkin sahabat silap faham atau seumpama dengannya. Umum hadis. Yang kedua, gantung tangkal kepada ayat Quran ini dia zari'ah, dia jalan kepada syirik besar. Jalan kepada syirik. Jadi jalan kepada syirik. Okey. Takut nanti apa dia? Orang yang buat yang pakai tangkal tu, mula-mula jelas niat dia ayat Quran tu melindungi dia. Akhirnya nanti bukan ayat Quran tu, nanti papan kayu tu yang menjadi dia i'tiqad papan kayu tu yang menjadi pelindung dia. Kalau papan kayu yang ada pada rumah tu, yang tempat ayat Quran tu ditulis dalam ni, kata ayat Quran, tapi i'tiqad dia pada papan kayu tu yang lindungi dia, maka jatuh kepada syirik juga. Jatuh kepada syirik. Betul tak? Yang ketiga, dia terdedah kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Okay, dia terdedah kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Contohnya dia gantung tangkal tu di ayat Quran, diikat dekat mana? Dekat leher dia atau dekat badan dia. Kemudian dia pergi tandas. Jadi fahami tak kisah salaf tadi? Mereka pakai ayat Quran tu, dia bawa pergi tandas tak? Jadi akan terdedah kepada penghinaan terhadap Al-Quran. Ada sebagian dari dahulu ditulis ayat Quran letak dalam wallet dia. Wallet tu letak dekat belakang punggung. Kemudian dia duduk pula atas punggung tu. Tak kena. Terdedah kepada penghinaan, pada kekotoran apa semua. Yang keempat, membuka jalan kepada orang jahil. Silap faham. Membuka jalan kepada orang jahil. Membuka jalan menyebabkan, atau kita kata membuka jalan, menyebab silap faham. Boleh menyebabkan salah faham. Maksudnya salah faham macam mana? Kalaulah saya pakai tangkal daripada ayat Quran, orang daripada jauh nampak, oh Ustaz Yunus pakai tangkal.
Dia tak kata Ustaz Inah pakai tangkal daripada ayat Quran. Dia kata pakai tangkal. Jadi salah faham tak? Akan mendadah mudarat yang besar. Okey. Yang keempat, membuka ruang. Membuka ruang tadi. Membuka ruang kepada orang yang membuka ruang keburukan. Membuka ruang keburukan kepada orang yang pengamal syirik ni. Pengamal syirik. Maksudnya apa? Dia buatlah tangkal tu macam ayat Quran. Ni berlaku sampai sekarang. Buat macam ayat Quran, dia tulis terbalik-terbalik. Dia tulis nama jin ke, dia tulis nama apa ke, semua yang epek-epek dia semua. Tapi dia tulis dalam tulisan Arab. Dia tulis dalam tulisan Arab. Okey. Orang jahil tak mengaji bahasa Arab. Lebih-lebih lagi pula tak mengaji Al-Quran. Tak mengaji bahasa Arab tu, tak mengaji Quran. Lagi teruk. Dia tengok tu macam tulisan Arab je. Jadi kata, ini ayat Quran tak apa. Tak salah ni tangkal macam ni. Yang ini yang terjadi banyaknya zaman sekarang. Betul tak ikhwatul kiram? Ini yang terjadi pada ada satu hamba Allah Ta'ala dekat tempat tu. Dia pergi potong tangkal seorang budak ni. Lepas tu bapak dia punya marah budak-budak tu. Dia nak pukul orang tersebut, ustaz tersebut. Jadi bila ustaz tersebut tu jumpa balik, dia kata, mana tangkal? Dia kata, itu tangkal. Dia kata, dia bang, ni tangkal yang nak pakai tangkal tu. Mana tangkal? Mana dia tangkal? Itu atuk dia tu, atuk imam di Pakistan. Atuk dulu imam kat Pakistan. Atuk imam di Pakistan. Dia yang bagi tangkal ni pada dia. Maka ustaz tu kata, dia kata imam Pakistan ke, imam Mekah ke, imam Masjidil Haram ke, kalau bagi tangkal, tak boleh. Tak, saya nak tengok ke? Saya nak juga benda tersebut. Maka kebetulan dia buang pada satu tempat, ditanamlah. Silap jugalah ustaz tu, pada ustaz tu bakar tu. Kan? Maka dia ambil dan kemudian dia buka depan berada tadi tu, abang tadi. Dia buka, tengok ni, baca ni, tengok ni. Dia kata, mana ada benda-benda pelik-pelik nampak ni ayat Quran. Jadi ustaz tu kata, ini bukan ayat Quran bang. Tengok ni. Zikir lah apa, bukan zikir pun, ayat-ayat nombor-nombor tapi semua dalam bahasa Arab. Apalah ayat-ayat dia apa? Macam-macam lah, pelik-pelik lah ayat tu, tapi dalam tulisan Arab dan Urdu. Bahasa Arab dan Urdu. Bahasa Arab lah. Ni ayat Quran dia kata. Maka ustaz kata, ini bukan ayat Quran. Jadi barakallahu fiik. Buka ruang tak kepada kerosakan yang besar macam ni? Dia buka ruang. Betul ada satu, saya tengok dalam YouTube ke Facebook, kat mana tak ingat lah. Dekat negeri-negeri Asia Selatan lah, India, Bangladesh, lebih kurang macam tu lah, atau Pakistan lah. Saya rasa bukan India kot. Kalau India tak boleh tulis ayat Quran. Macam Pakistan, Bangladesh ataupun lebih kurang macam tu lah. Dia orang ada masalah, orang suka kencing dekat dinding. Orang suka kencing dekat dinding. Okey. Bila kencing kat dinding ni masalah kesihatan, masalah kebersihan. Lalu salah satu orang kat sana dia terfikirkan, apa kata kita tulis dalam bahasa Arab, la tabul huna. La tabulu huna. Bahasa Arabnya la tabulu huna. Maksudnya jangan kamu semua kencing sini. Tapi dia dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Okey. Dia tulis dalam bahasa Arab. Bila orang tengok, dia bukan sekadar apa? Bukan sekadar tak kencing lagi dah. Dia usap lagi dekat tulisan. Dia usap buka muka. Kan? Sekarang orang Asia Selatan kan suka ambil berkat ni. Dia usap pula tulisan ni. Padahal tulisan tu kata apa? La tabulu huna. Tapi dia tulis tu macam tulisan ayat Quran. Ada khat dia, ada tanda-tanda dia apa semua. Jadi orang ingat ayat Quran. Tak jadi dia orang kencing kat dinding tu tadi. Ini kisah benar ni, bukan kisah lawak. Bahkan dia pergi sapu kat dinding, dia cium pula tangan dia. Ambil berkat macam biasanya perangai-perangai orang daripada Asia Selatan kalau pergi haji. Suka nak ambil berkat sini. Dia pun sapu. Berkesan. Padahal ayat tu apa? Jangan kencing sini je. Tapi tulis dalam tulisan Arab, ayat Quran, dah orang dah ingat itu ayat Quran. Kalaulah benda sesimpel macam ni, la tabuluhuna, jangan kencing sini pun orang boleh silap faham.
Agak-agak tuan-tuan kalau ayat tu lagi panjang, asyik ada apa semua, dia campur-campur ayat Quran, kita balikkan. Macam ada satu yang pernah berlaku dekat SN Taklim, satu brother datang jumpa saya, kata, Ustaz, isteri saya letak tangkal ni, saya cerita dalam kuliah yang lepas. Letak tangkal dekat dalam bawah bantal saya. Saya tengok, saya baca, memang macam ayat Quran, tapi rupanya ayat Quran yang telah diterbalikkan. Ini antara ciri-ciri tangkal syirik, antara ciri-ciri tangkal sihir. Jadi barakallahu fik. Jadi agak-agak kalau kita lah sendiri agak-agak tuan-tuan yang mendengar kuliah ni sama secara Zoom ni ataupun YouTube. Kau tengok ni agak-agak kau tuan-tuan dan puan-puan sendiri, tuan ambil pendapat mana? Membenarkan ke tidak membenarkan? Saya seorang yang jiwanya bersih, yang takutkan syirik, yang takut bahaya masuknya syirik dalam masyarakat kita, kata, jangan pakai, yang benarkan lagi baik lah. Maka para masyayikh kita kata, dan masuk penghinaan juga kan, sebut tadi kan, penghinaan terhadap Quran ni bukan sekadar penghinaan pada masuk tandas sekali. Kadang-kadang penghinaan macam mana? Dia letaknya ayat Quran atas dekat dinding, pada masa sama dia tengok TV, kat TV tu ada nyanyi-nyanyi. So kadang-kadang dia hinaan, tak hormat kepada Al-Quranul Karim. Yang keenam, bukan hadis salaf, bukanlah petunjuk salaf. Bukanlah petunjuk salaf yang mereka tu suka gantung-gantung ayat Quran untuk menghindari sihir dan seumpama dengannya. Mereka amalkan zikir. Mereka amalkan zikir pagi dan petang. Seperti Ibrahim An-Nakhai, tak silap. Ibrahim An-Nakhai lah. Ketika satu hari dia kena sengat. Dia kena sengat dengan kalajengking ke. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu dia kata, baru aku teringat kerana pada hari ini aku telah melalaikan, aku tak baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata hari ini aku terlupa nak baca doa tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam keadaan dia itu ia hafal Quran, hafiz Quran, tapi disebabkan dia kata dia lupa baca doa tadi, maka aku terkena. Jadi yang penting amalan zikir dari Nabi SAW ajar, bukannya gantung. Kalau gantung senanglah hidup. Gantung zikir pagi petang tu, gantung kat kereta, gantung kat badan, tak kena apa dah. Yang paling penting ialah membacanya. Barang siapa membacanya. Al-Quran itu pelindung bagi orang yang membacanya. Pelindung bagi orang yang membacanya, bukannya menggantungkannya. Tidak ada ikut tak dalam dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang suruh menggantungkan ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan tak bab ni? Ikhwatal kiram. Okey. Kita soalan selesailah masalah tamimah dan tangkal ini, ruqyah dan tamimah. Maka insya-Allah bab yang akan datang lebih menarik, iaitu bab bertabarruk, mengambil barakah, mengambil berkat daripada batu ataupun pokok. Ataupun selain batu dan pokok, ambil berkat ustaz, berkat pengantin, berkat orang balik haji, berkat macam-macam lagi berkat-berkat saya, berkat salam-salam orang balik haji ni, berkat-berkat. Atau pergilah salam pengantin, ambil berkat pengantin. Mari kita tengok pula itu dalam kuliah akan datang biiznillahi taala. Wallahu a'lam bissawab. Kalau gantung ayat 1000 dinar di kedai-kedai, kesalahan kecil lah ya ustaz. Bukan kesalahan kecil, saya tak pernah kata kesalahan kecil. Allah ustaz. Bukan kata kesalahan kecil. Kita tak kata bukan kesalahan kecil. Kita kata dia tak termasuk dalam syirik. Tak boleh nak tuduh dia syirik. Maksudnya tak boleh kata dia syirik terus. Dia tanya dia juga, kalau kenapa kamu gantung ayat 1000 dinar ini? Kalau dia kata, bila kita, siapa yang gantung ayat ini, maka dia akan dapat sekian dan sekian dan sekian. Maka yang itu yang kita petikaikan. Apakah dia kebergantungannya itu pada ayat Quran tu tadi, ataupun pada benda tu, pada kayu tadi tu. Okey. Yang kedua, ayat 1000 dinar, jadi kita tikaikan. Jadi pertama tu kita tikaikan. Jadi kita takut termasuk dalam yang kategori kedua tadi. Iaitu apa dia? Kalau dia niatkan kerana kayu tu tadi membawa dia kekayaan, maka itu termasuk dalam syirik besar. Termasuk dalam syirik besar tu. Ikhwatal kiram, hati-hati. Lepas tu kita sebut tadi, dia adalah jalan kepada syirik. Dia jalan kepada syirik. Kalau dia kata kayu itulah
Okay. Papan itu yang menyebabkan dia kaya, maka itu jadi syirik besar nanti. Orang kata tidak, ayat Quran itu hanyalah sebab, kata sebab untuk jadi kaya. Maka itu jatuh pada kategori lain pula. Dia tak jatuh syirik lah, tapi kita kata itu menjadi sebab bid'ah. Mana-mana ada orang yang gantung Quran untuk jadi kaya. Untuk ayat 1000 dinar itu ialah berkenaan dengan orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi buka rezeki padanya. Datang 1000 dinar ni pun dipertikaikan namanya tu. Mana datang ayat 1000 dinar? Nama 1000 dinar tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam sahabat. Itu datang kemudian ni. Orang reka-reka. Okay. Ayat tu cerita dalam surah At-Talaq. Iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, bila kamu dah talakkan isteri kamu, janganlah kamu keluarkan mereka daripada rumah mereka sehinggalah habis dia punya iddah dia. Bila dah habis iddah dia, maka perempuan tu keluarlah dengan cara yang baik. Okey. Maka janganlah kamu segerakan keluarkannya, mana tahu nanti bila hati kamu nanti terpaut balik pada mereka. Dan bila berpisah-pisah dengan cara yang baik. Kalau Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa bertakwa kepada Allah maka Allah Ta'ala akan buka jalan bagi. Maksudnya bila kamu berpisah tu, kamu cerai, talak itu, kamu cerai dengan cara yang baik, bukan cara gaduh-gaduh, bukan cara dengan yang menzalimi isteri, bekas isteri dia, tidak juga tujuan untuk menzalimi suaminya, bukan tujuannya untuk melakukan kejahatan. Dia cerai sebab dah tak ngam. Dia bercerai sebab dah tak ngam. Dah dia suka singkong, aku suka keju. Dah tak ngam lah kan. Masa cinta tu nampak asal cun dia, kahwin dia. Ni kan, rupanya tak ngam, perangai tak kena. Okey. Bila perangai tak ngam, tak kena, maka nak bercerai. Tapi cerai tu cerai dengan cara yang baik. Bila cerai dengan cara yang baik, seorang wanita bila bercerai dia akan kehilangan orang yang menanggung dia. Maka kat situ ada kesusahan kat situ. Tapi bila Allah Ta'ala kata, kalau kamu cerai dengan cara yang baik, kamu ikut syariat Islam, kamu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kat kamu. Itu maksud ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi buka jalan bagi dia. Jadi kalau kamu taat perintah Allah dalam bab perceraian ni, Allah Ta'ala akan buka jalan bagi kamu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi rezeki tanpa kamu sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah Ta'ala jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amrihi. Allah Ta'ala itu dia akan menyampaikan segala urusannya. Apa yang dia nak akan sampai. Ila akhir ayat. Jadi poin ayat itu ialah siapa yang amalkan ayat tadi, bertakwa, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, barulah Allah Ta'ala akan buka jalan dia rezeki yang tak disangka-sangka. Bukan gantung ayat tadi. Dan saya tak kata pun kesalahan kecil, kesalahan yang besar. Buat bid'ah kesalahan besar tak? Buat bid'ah kesalahan besar. Okay. Kecuali kalau ayat tu digantung untuk dia hafal. Lain ceritalah, ayat ini kita hafal supaya kita ingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kata, boleh kita buat kesimpulan macam ni. Siapa yang gantung ayat Quran untuk menjadi pelindung diri dia, maka itu perbuatan yang dibenci oleh sebahagian salaf. Dibenci, makruh. Dan makruh, bila salaf sebut makruh, dia boleh bawa masuk haram. Dengan ni, bila tadi kan ayat kata, dan sebahagian sahabat Ibnu Mas'ud memakruhkan, maksudnya haram. Maksudnya perbuatan tu haram. Satu. Dia tak kata kesalahan kecil, haram. Sebab dia jalan kepada perbuatan yang besar. Banyak benda yang asalnya harus, tapi diharamkan kerana dijalan kepada benda yang lebih buruk. Macam ziarah kubur Nabi SAW. Okey? Sunnah tak? Sunnah. Tapi kalau kita bermusafir semata-mata nak ziarah kubur Nabi SAW, itu dilarang. Bermusafir semata-mata nak pergi kubur. Kita pergi Madinah sebab nak pergi masjid, bukan nak pergi kubur Nabi SAW. Tapi bila kita sampai kat Masjid Nabawi, ada kubur Nabi SAW, maka kita pun pergi ziarah kubur Nabi. Tak boleh awal-awal lagi niat sebab saya nak ziarah kubur. Sebab apa? Dia jalan kepada nanti pengagungan kepada kuburan. Itu kita nak. Jadi faham tak? Jadi dilarang tak? Haram. Dilarang. Dan Syekhul Islam Taimiyah dipenjara dengan sebab ni. Ibnu Qayyim dipenjara dengan pasal isu ni. Taib. Faham tak? Jadi tak boleh gantung ayat Quran untuk menjadi pelindung diri. Satu. Siapa yang gantung ayat Quran
untuk mengingatkan dia dengan ayat-ayat tersebut untuk menghafal-hafalnya, maka itu dibolehkan, dibenarkan. Yang ketiga, sama mengatur ayat Quran untuk perhiasan rumah semata-mata. Yang ini dilarang dalam syarak. Dilarang juga. Al-Quran tidak diturunkan sebagai perhiasan. Nah, itu yang ketiga. Jadi ini tiga bentuk. Gantung Quran untuk hafal. Hari minggu ni saya gantung ayat kursi. Jadi anak-anak saya semua boleh hafal ayat kursi. Setiap hari tengok kat situ. Tak ingat berdiri sampai hafal. Yang kedua, gantung sebagai untuk perhiasan. Ini juga dilarang oleh syarak. Sebab Al-Quran tidak, ini termasuk dari bid'ah juga. Al-Quran tak menjadikan Quran itu sebagai hiasan. Ditulis terbalik, pusing-pusing, khat dan pelik-pelik apa semua. Lepas tu apa dia? Tujuan dia untuk apa? Orang nak baca pun tak boleh. Janganlah dia bawa keluar 5 nak baca pula ayat tu terbalik, mana nak faham? Jadi itu tak betul. Yang kedua. Yang ketiga tadi apa tadi untuk pakai pelindung, ini dilarang. Syarat sebab dia jalan kepada syirik kecil tadi. Jalan kepada syirik kecil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kesimpulan begini harap boleh kita faham. Bukan kesalahan kecil. Sekali lagi, bukan kesalahan kecil. Jangan anggap dia satu kesalahan kecil. Dia kesalahan yang besar. Tapi Ustaz dia kan khilaf. Ya, khilaf ada juga kesalahan yang besar. Sebagai contoh, khilaf antara mazhab Hanafi kata kahwin tak boleh pakai, tak perlu pakai wali. Kita mazhab Syafi'i kata ada tak pakai wali tak sah. Khilaf tak? Khilaf. Tapi kalau kamu kahwin tak pakai wali, boleh kena penjara tak? Boleh kena penjara. Boleh kena hukuman dengan pejabat agama. Khilaf tak? Khilaf. Jadi jangan kata asalkan khilaf semua boleh. Ada khilaf muktabar, ada khilaf tak muktabar, ada khilaf yang kuat, ada khilaf tak kuat. Ini khilaf dhaif. Jadi pendapat yang kata boleh gantung ayat Quran sebagai tangkal itu dhaif. Yang sahih, yang kuatnya tak boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Nak tanya soalan boleh Ustaz? Tafadhal. Kalau mushaf Al-Quran kita letak atas rak rak buku, jadi kita wajib ke letak rak paling atas sekali? Okey, dalam satu kitab Adab Hamalatul Quran oleh karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata Al-Quran hendaklah letakkan di tempat-tempat yang mulia. Jangan letakkan Quran di celah-celah buku yang biasa. Jangan letakkan Quran, atas Quran tu buku lain. Mesti atas sekali buku Quran. Faham tak? Maksudnya kalau kita ada buku matematik, kita ada Al-Quran. Hendaklah Al-Quran tu atas sekali. Macam sekarang ada mushaf Al-Quran. Katakan saya ini mushaf. Ini buku Kitab Tauhid. Sekarang saya ada Kitab Tauhid. Okey. Saya letak Kitab Tauhid saya, Al-Quran saya ni mushaf, hendaklah atas ni. Tak boleh letak buku yang lain atas mushaf Al-Quran. Jadi macam ni. Ada tidak boleh di celah-celahnya. Apatah lagi kalau buku-buku maksiat lagi merepek lah. Buku majalah URTV, majalah apa semua mangga, celah-celah di Quran. Ini lagi tak boleh. Mesti atas sekali. Barakallahu fiik. Jadi kalaulah rak tu bawah tu semua buku-buku biasa, letaklah Al-Quran tu atas sekali. Bukanlah maksudnya letaklah paling tinggi sampai tak boleh tangkap, tak boleh angkat. Bukanlah macam tu. Kan, mana Quran saya mak Tuhan atas sekali, mak ai tingginya mak letak. Macam nak ambil? Tak, maksud saya ialah letaklah pada tempat yang bersesuaian, tapi jangan letakkan dia dalam keadaan katakanlah rak tu tinggi, atas sekali tu buku lain. Kalau tinggi sangat tak sampai, letak bawah. Tapi bila letak bawah tu pun hendaklah letakkan di atas buku-buku yang lain. Okey, kalau nak letak dengan buku yang lain, buku yang bagus-bagus, buku yang mulia-mulia je. Dan kalau boleh jangan letak di celah-celah. Yang ni macam ni. Jangan tak celah-celah macam ni. Quran. Jadi kalau letak kat sini asingkan, sini letak Quran kat sebelah macam ni. Ini disebut dalam kitab Adab Hamalatul Quran oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, juga dalam kitab Jamalul Qurra. Okey. Nah. Ustaz, kalau rehal paling atas boleh ke Ustaz? Rehal letak rak paling atas, rehal. Rehal tu kayu tak ada masalah. Rehal tak bawah pun boleh, tak boleh bawah katil boleh, dalam setor boleh. Rehal tu kayu je. Tak, maksud saya Al-Quran tu rak tengah, lepas tu Al-Quran rak tengah, rehal paling atas.
Kalau tujuan dia supaya rak tu Quran tu boleh senang dicapai, tak ada masalah. Faham tak? Okey, baik Ustaz. Faham. Katakanlah kalau katakanlah saya letak rihal atas, Quran kat bawah. Sebabkan kalau saya letak Quran dekat atas sekali, saya tak boleh capai Quran tadi. Anak saya yang kecil umur 7 tahun tak boleh capai. Kita ada anak kecil-kecil lagi 7 tahun, 8 tahun yang baca Quran. Dia kata letak kat rak. Atas rak tu ada benda lain. Tapi tujuan dia supaya apa? Supaya dia senang capai. Itu lain cerita. Jadi sebab yang tertentu. Okay. Tapi yang paling penting sekali bila letak tu jangan letak stack. Jangan stack Quran bawah daripada buku-buku yang lain. Al-Quran di atas sekali. Itu kena kita rujuk satu buku tu nipis je. Adab membaca Al-Quran, adab hamalatul Quran oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey. Baik. Sekadar itu sahaja. Wallahu taala alam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.